Terbaras sihat tinggi dan kuat, segala sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat, untuk badan sihat tinggi dan kuat, segala sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat, untuk badan sihat tinggi dan kuat, segala sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat, untuk badan sihat tinggi dan kuat, segala sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat, untuk badan sihat tinggi dan kuat, segala sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Kita sedang berhadapan dengan keadaan yang amat menyedihkan di mana 1 daripada 5 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut. Kanak-kanak bantut adalah kanak-kanak yang lebih rendah daripada ketinggian yang sepatutnya untuk umur mereka. Masalah bantut boleh memberi kesan jangka pendek dan panjang yang serius kepada kanak-kanak. Kanak-kanak bantut memiliki sistem imuniti yang sangat lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Apa yang dibimbangi, anak yang terbantut akan mengalami masalah kekurangan fungsi intelektual yang akan menjejaskan prestasi pembelajaran di sekolah. Bagi mencegah masalah bantut, amalan pemakanan sihat harus dimulakan seawal 1000 hari pertama kehidupan, iaitu dari saat kehamilan sehinggalah anak berusia 2 tahun. Oleh itu, ibu dan anak perlu makan makanan yang berkhasiat. Ibu hamil perlu mengambil makanan yang seimbang dan kaya dengan nutrien seperti protein, asid folik dan zat besi bagi menjamin kesihatannya dan perkembangan bayi dalam kandungan. Kesihatan dan pemakanan semasa hamil yang sempurna akan melahirkan anak yang sihat. Bayi perlu disusukan dengan susu ibu sahaja bermula dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan diteruskan sehingga bayi mencapai umur 2 tahun bagi membolehkannya membesar dengan sihat. Pada umur 6 bulan, bayi juga perlu diperkenalkan dengan makanan pelengkap yang berkhasiat dan mencukupi. Makanan pelengkap mestilah disediakan daripada pelbagai jenis makanan, tekstur, warna dan rasa agar anak mendapat semua khasiat makanan. Ini penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya yang optimum. Kebersihan dan sanitasi juga penting dalam menangani masalah bantut. Oleh itu, amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan perlu dicontohi daripada ibu bapa di rumah. Kanak-kanak merupakan harapan kita. Mereka adalah masa depan negara. Bantut boleh dicegah. Anak Malaysia sihat, tinggi, cerdas dan cergas.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi lagi kita hari ini. So untuk hari ini anda bersama saya untuk sesi FB Live di Nutritionist KKM untuk edisi 13 Julai 2021 dengan topik hashtag Anak Malaysia Sihat. Jadinya topik ni saya kira kalau siapa-siapa yang pernah tengok video yang sebelum ni tadi mungkin ada pernah terfikir, atau saya haraplah ada mungkin orang dah pernah search hashtag ni, okey, untuk dapatkan info-info berkaitan. Jadi untuk topik hari ini kita akan bincangkan, kita akan share berkaitan dengan bagaimana untuk kita bantu atau kita pastikan anak kita semua ni membesar dengan sihat. Kalau tengok tadi kita ada video-video berkaitan dengan masalah atau isu bantut. So perkara itu juga kita akan sentuh sebersedikit pada hari inilah. Alright. Jadi bila kita nak mula untuk kita jaga makanan anak-anak kita ni. Okey, so sekejap saya share. No. Alright. Okay. So bila kita nak mula? So tempoh penjagaan pemakanan untuk anak-anak kita membesar adalah sebenarnya bermula pada 1000 hari pertama kehidupan. So siapa yang tak pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan ni, macam mana boleh jadi 1000 hari? So 1000 hari tu dia bermula pada ibu mula mengandung. Okey, so dalam tempoh 270 hari tu, 9 bulan ibu mengandung tu. Okey, kemudian 365 hari itu setahun yang pertama, dan setahun yang kedua 365 hari lagi, jadi dia akan menjadi 1000 hari pertama kehidupan. So 1000 hari pertama kehidupan ni adalah kita kata tempoh emas, ya, tempoh emas. So tempoh ni dalam tempoh ni keadaan mental dan juga fizikal anak-anak berkembang secara maksimum. So kalau kita nak pastikan anak membesar dengan baik, ya, penjagaan kesihatan dan juga pemakanan semasa ibu tu hamil dan masa anak dalam 2 tahun pertama ni mesti dalam yang terbaik lah, right? Okay. So macam mana kita nak tahu anak kita bantut? Okay, dalam membesar ni memang kita tahu banyak budak-budak ni, kanak-kanak dia ada banyak masalah, ya. Macam sekarang ni isunya bantut. Okey, bantut ni apa? Macam mana kita nak tahu anak kita bantut atau tidak? Okey, so kalau kita bawa anak ke klinik atau kita ukur berat, kita ukur tinggi bantut kita dapat daripada segi ketinggian. Jadi kita boleh nampak dia punya status pertumbuhan dia tu normal ataupun tidak, ya. Jadi kalau pernah nampak carta ini, ya, kalau pernah bawa anak ke klinik, ya, mungkin ada jururawat ambil berat, kemudian dia pelotkan di sini. So selalu tengok kat mana anak kita, status anak kita di mana, dekat kawasan yang putih tu ke, atau kawasan yang kuning tu ke, atau kalau lebih teruk dia berada di kawasan merah yang dekat bawah tu. Jadi kita kena buat sesuatu, ya, untuk elakkan dia berlarutan. Jadi dalam tempoh 1000 hari pertama ni, ataupun dalam tempoh 2 tahun pertama, keadaan bantut ini boleh kita atasi, ya, masih ada peluang untuk kita atasi masalah ni. Jadinya kita nak atasi bagaimana selain daripada faktor kesihatan ni. So saya akan sentuh sedikit pasal saya akan sentuh berkaitan dengan pemakanan lah. Alright. Okay.
Jadi selain daripada masalah bantut sebenarnya, okey, kita juga anak-anak ni kadang-kadang dia ada masalah lain. Budak-budak bantut ni sometimes kadang-kadang kita nampak dia nampak sihat ya, tapi sebenarnya dia lebih rendah berbanding rakan sebaya dia. Dan dia adalah keadaan yang paling kronik, keadaan yang paling teruk ya. Mungkin mula-mula anak kita ni dia demam ya, mungkin dia membesar dengan baik setahun, masa dia dalam tempoh 6 bulan pertama kita fully breastfeed dia, dia elok je pertumbuhan dia. Kemudian bila anak makin besar, mungkin anak dah kurang selera makan, anak lebih aktif, anak sakit ya, so dia jadi kurang berat badan ya, so dia nampak ringan ya, dia ringan berbanding dengan orang yang sebaya dengan dia. Jadi bila keadaan ni berlarutan, kita tak ada buat apa-apa ya, anak akan jadi susut ya, nampak dia kurus je, dia masih tinggi tapi berat dia tak sesuai dengan tinggi dia. Dan bila berlarutan lebih lama, dia akan jadi bantut lah anak-anak ni sebab anak memang sentiasa membesar ya, kanak-kanak ni sentiasa membesar. So kita kena kita kena cepat ya, kita kena cepat buat sesuatu supaya masalah ni tak berlarutan lah. So okey, so kita tengok hai ramai yang sedang mengikuti kita pada hari ini. So hari ini topik kita #anak Malaysia sihat. So kita akan bincang berkaitan anak Malaysia sihat, ini berkaitan dengan masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak. Okey, jadi masalah pemakanan kanak-kanak ni sebenarnya dekat Malaysia ni kita nak kata tak teruk pun tak, tapi 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia ni ada masalah bantut. So dia memang teruk lah. Kita sangat senang jumpa kanak-kanak yang ada masalah pemakanan di Malaysia. Jadi anak-anak ni dia akan membesar menjadi individu, dia rang lah nak jadi doktor, nak jadi askar, nak jadi polis, nak jadi pilot, nak jadi cikgu kan. Jadi kita nak pastikan anak-anak kita ni membesar menjadi membesar dengan sihat lah ya, supaya kita boleh optimalkan dia punya potensi. Alright. Jadi untuk masalah ni, okey, macam mana? Apa masalahnya kita? Macam mana kita nak atasi masalah ni? Alright. Okey. So berkaitan dengan pemakanan. Jadi pertama sebenarnya kita pergi kepada bila dia nak makan, banyak mana anak kita nak makan, okey, apa anak kita nak makan. So ni 3 kita selalu kena ikut dan kena tekankan, okey. So bila nak makan, so 3 waktu makan utama, seperti kita orang dewasa kita mesti patuh kepada 3 waktu makan utama. Rutinkan waktu makan ya, utama ni dan mesti patuh, okey. Dan pada waktu makan utama ni, selain daripada itu, tambahkan juga snack di antara masa makan utama tu, snack-snack yang padat nutrisi. Okey, padat nutrisi, okey. Padat nutrisi. Penting kita fokuskan kepada kepadatan nutrisi atau kepadatan zat dalam apa yang anak kita makan lah. Sebab kita kena ingat, kalau untuk budak yang umur 1 tahun, 2 tahun, perutnya masih kecil, jadi kita tahu anak kita bukan makan banyak pun ya, bukan makan banyak. Sekali dia makan tu bukan banyak ya. Dalam mangkuk dia tu, so kita kena pastikan dalam mangkuk dia tu, dalam pinggan dia tu penuh dengan nutrien yang dia perlu ya, supaya dia boleh melengkapkan dia punya pengambilan nutrien dia pada hari itu. So macam mana kita nak pastikan kita punya makanan anak kita tu padat nutrisi. So makanan yang padat nutrisi ni contoh dia macam kalau kita beri nasi lah, nasi benda yang paling common ya, nasi. So dalam pinggan dia ada nasi, katakan ada telur. Okey, kita bagi anak telur goreng. So apa lagi kita perlu tambah? Biasanya banyak budak dia suka nasi, telur goreng dan juga kicap kan. Okey, jadi apa lagi yang kita boleh tambah? Jadi untuk kita pastikan padat nutrisi. So untuk tambahkan kepadatan nutrisi tu, tambahkan dengan sayur. Okey, fokus kepada sayur-sayur yang
sayur-sayur yang berwarna hijau gelap. Okey, sayur-sayur berwarna hijau gelap. Contoh macam sawi, okey, ataupun kita boleh pergi kepada bayam ataupun sayur-sayur yang berwarna kuning, oren macam tu. So yang ni dia ada banyak nutrien yang lain. So dia akan membantu penyerapan zat daripada sumber yang lain tadi, macam contoh daripada protein daripada telur tu, ataupun protein daripada ayam, protein daripada ikan. So bila kita combine makanan-makanan ni bersama, okay, dia akan membantu penyerapannya dengan lebih baik lah. Okay. Kemudian boleh ke kita gantikan makanan ni dengan susu? Okey. Mungkin kadang-kadang anak macam tak nak makan, anak susah nak makan. Mak ayah suka gantikan dengan susu. Okey, gantikan susu. So susu ni kita tak perlu hentikan. Tetapi kita kena ingat, susu ni bukan pengganti makanan. So anak tak nak makan nasi, kita boleh gantikan nasi tu dengan makanan lain. Kita boleh gantikan dengan jenis karbohidrat yang lain. Contohnya jika anak tak nak makan nasi, kita boleh gantikan dengan roti, kita boleh gantikan dengan ubi-ubian, kentang, ubi keledek. Okay? So kalau anak tak makan ikan, kita boleh gantikan dengan ayam, kita boleh gantikan dengan telur. Ikan pun ada pelbagai jenis, ya. So kita kena pelbagaikan, ya. Memang saya tahu kalau kita ada anak yang memilih makan, which is benda tu mungkin dia akan dikupaskan untuk masa yang lain, tapi kita kena pastikan kepelbagaian makanan tu, ya. So, dan jangan putus asa lah. Alright. Okay, susu ni juga bukan tadi macam saya beritahu, bukan pengganti makanan. Okey, bukan pengganti makanan, dan kita jangan beri susu, elakkan beri susu pada waktu makan utama. Contoh sebabnya bila kita rancang waktu makan, contohlah sekarang ni dah dekat pukul 12 kan, mak-mak mungkin tengah masak, dah tengah ada yang di rumah yang bekerja dari rumah, ya. Macam saya hari ni bekerja dari rumah. So bila kita dia dah rancang, okey sekejap lagi pukul 12 kita nak makan tengah hari, tapi masa sekarang anak dah mengamuk-ngamuk. So kita jangan sumbat dengan susu dulu, okey, cuba tenangkan anak dulu, okey, sebab bila dia dah kenyang dengan susu, dia akan dia dah tak nak makan. Ya, dah tak nak makan nasi dia. Jadi mungkin kita akan delay. Bila kita delay satu waktu makan, kita akan delay juga waktu makan yang seterusnya. Bila kita dah lewat ni, kita akan berkacau lah. Kita akan kacau. Yeah. So susu ni 1 ke 2 kali sehari pun dah memadai. Kita boleh, kalau anak tak minum susu ibu, okey, so boleh bagilah sama ada susu rumusan susulan ke, susu penuh krim, susu UHT, ya, susu kotak tu. So boleh beli apa-apa jenis susu pun, tapi cuba elakkan susu yang berperisa lah, supaya kita tak nak dia ambil gula yang berlebihan. Alright. Okey. Ada soalan ke? Tak ada soalan, banyak hai-hai je. Okey, so kita teruskan. Okey, pemakan tips lain. Alright, elakkan beri minuman berkafein, teh, kopi, ya. Kopi sedap, tapi bukan untuk kanak-kanak, ya. Lagi-lagi untuk kanak-kanak kecil, teh dan kopi ni bukan untuk kanak-kanak. Okey, memang kena elakkan. Sebabnya kafein dalam teh kopi ni, kafein dan teh kopi ni dia akan menghalang penyerapan zat. Kan kita ni dah sibuk-sibuk, dah sedia macam-macam kita bagi, kita buat beria, kita buat nasi ayam sedap-sedap kan anak makan. Jadi lepas tu kita bagi teh, kita bagi kopi. Jadi dah halang penyerapan zat daripada makanan dia tadi yang kita sedia, yang padat dengan nutrisi. Alright. So okay. Alright. So sebagai ibu bapa, apa yang kita nak buat? Okay. Sebagai ibu bapa, apa kita nak buat?
Sebenarnya benda ni bukan saja ibu bapa, peranan ni adalah peranan semua orang, ya. Dia adalah persekitaran, masyarakat, ya, peranan masyarakat, bukan ibu bapa je, mak ayah, atuk nenek, mak saudara, maklum, maksu, mak ngah, pak ngah, ya. So jiran-jiran tetangga, ya. So ini adalah peranan kita semua. Sebab kanak-kanak ni yelah, kadang-kadang mak dia tak dapat nak tengok sentiasa nak tengok, kalau lagi-lagi mak ayah yang bekerja, kan. Jadi hantarkan di taska. So peranan ni sebenarnya adalah peranan semua orang. Okay. So bila waktu makan, ya, waktu makan untuk tips, ya, juga selain ni untuk waktu makan. So waktu makan ni masa yang penting. Waktu makan ni anak-anak kecil dia belajar banyak, dia tengok banyak pada masa makan. Kalau masa makan ni adalah masa yang menyeronokkan untuk dia, so insya-Allah dia akan gembira untuk makan. Tapi bila waktu makan sangat stressful, kita asyik marah dia, anak tak nak makan, kita marah, ya, bising, ahli keluarga lain bergaduh di meja makan contohnya, ya. Jadi waktu makan tu jadi tak seronok. Sometimes benda tu juga yang menyebabkan anak tak nak makan, ya. Bukan setakat ni kita dah sedia beri dia, kita sedia, tapi kita kena tengok pada waktu makan lah, ya. So ada soalan. Nak tengok soalan dulu? Okey, sekejap. Dah tak nak susu formula ni. Okey. Macam saya ada bagi tahu tadi, kalau susu, okey, 1 ke 2, 500 ke 600 ml. Jadi susu ni 1 ke 2 kali sehari dah memadai. Boleh, tak ada masalah. Kalau anak tak nak formula, anak nak minum susu biasa, so kita boleh beri susu UHT, susu kotak, susu penuh krim. Tapi kita kena ingat, susu tak boleh gantikan makanan lah, ya. Susu tak boleh gantikan makanan. Jadi untuk kita alright. So kita teruskan tips untuk ibu bapa dan juga masyarakat. Okay. So seterusnya, bila kita tinggalkan anak di taska atau kita tinggalkan anak dengan penjaga, okay, ada sesetengah taska sangat baik, mereka dia bagi tahu anak makan apa hari ni, anak makan banyak mana, anak habiskan ke, macam mana habit anak, tapi kita kena ambil tahu, sebagai ibu bapa atau kita penjaga kepada kanak-kanak ni, kita kena ambil tahu apa anak makan, ya. Kalau kita bekalkan, betul, kita bekalkan tadilah ikut makanan yang padat tenaga tadi, dan kalau anak makan di taska, makanan yang disediakan di taska, so kita tahu apa yang disediakan, menu apa hari ini. So supaya kita tak nak lah anak kita makan makanan-makanan yang tak berkhasiat. Sebabnya benda-benda ini bila balik takut diminta pula, kan. Kita dah cuba untuk berian makanan yang terbaik untuk anak, tapi bila di luar tu kalau kita tak dapat kawal, dia akan bawa balik ke rumah, Kemudian pastikan kebersihan diri anak dan juga persekitaran di sekeliling, bukan di rumah, di persekitaran kita semua ni juga dijagalah. Alright. Kemudian bila waktu makan, macam tadi, kan, kita nak waktu makan berkualiti, kita nak anak gembira waktu makan. So kita nak bagi anak fokus kepada makanan, apa yang dia makan, dia tahu apa yang dia makan. So yang ni bukan saya saja, tapi saya rasa ada banyak dah pakar-pakar yang lain, ya, orang-orang lain juga dah sentuh berkaitan dengan penggunaan gadget. So especially bila dia guna gadget bila makan, dia tak tahu apa yang dia makan. Ya, dia tak tahu, jadi dia tak dapat explore. Mungkin bila dia guna gadget dia makan, tapi bila kita suruh dia makan macam tu, dia tak nak.
ya. So biar makan tu adalah simply memang makan, interaksi bersama keluarga, ya, interaksi bersama keluarga, so anak boleh tengok, ya, untuk kita eratkan bond juga, eratkan hubungan kekeluargaan juga semasa makan. Alright. So selain daripada makan, okey, pastikan juga anak tidur secukupnya dan tidur awal. Okey. Bila tidur anak terganggu, maksudnya anak tidur lewat, so of course dia akan bangun lewat kan. Jadi bila dia bangun lewat, masa makan dia yang lain juga akan terganggu. So sebenarnya benda ni dia adalah berkait antara satu sama lain. Dan tidur ni juga tidur yang berkualiti penting untuk pertumbuhan. Masa tidur adalah masa anak kita membesar, masa anak kita penuh membaik, masa untuk otaknya berkembang. Jadi pastikan anak tidur awal, dan tidurnya tu juga adalah tidur yang berkualiti lah. Okey. Alright. So hari ini kalau untuk yang baru mengikuti sesi FB Live ni, so anda bersama saya Nutritionist Faiza. So untuk topik hashtag Anak Malaysia Sihat, so saya tadi dah cerita berkaitan dengan apa tu bantut, ya, apa itu masalah pertumbuhan. Selain masalah bantut, tadi ada masalah kurang berat badan, ya. Kalau kita tak jaga, dia akan terus kepada masalah susu, anak kita nampak kurus, ya, sebab beratnya tak sesuai dengan dia punya tinggi, dan jika tidak diatasi keadaan tu berterusan, anak akan jadi bantut. So kemudian pastikan kita sebagai ibu bapa penjaga, ya, bawa anak ke klinik, ya, bawa anak ke klinik untuk kita ukur berat dan juga tinggi, ya. Jangan ambil berat je, ambil juga tinggi, sebab kedua-duanya tu mesti selari, mesti ada, supaya kita boleh nampak pertumbuhan anak kita tu baik atau tak. So kita nak tengok ketiga-tiganya. Kalau kita tengok dekat carta pertumbuhan yang nanti saya share sebentar tadi, ya, sebenarnya kita ada 3 jenis carta pertumbuhan: berat, tinggi atau panjang, dan juga BMI. Jadi ketiga-tiga tu dia mesti selari. Semuanya kalau boleh kita nak naik ikut lengkuk tu. Okey, naik ikut lengkuk tu, baru kita nampak pertumbuhan anak adalah baik, ya. So dalam tempoh 1000 hari pertama kehidupan, yang tu tadi saya ada ceritakan tentang 1000 hari kehidupan yang pertama, ya, itu dalam tempoh 270 hari masa ibu mengandung, ya. Kemudian setahun yang pertama dan juga setahun yang kedua. So dalam tempoh 2 tahun yang pertama kanak-kanak tu, kita adalah tempoh golden period, ya, yang mana penjagaan pemakanan dan juga kesihatan anak dalam tempoh tu adalah sangat penting supaya penjagaan kesihatan pemakanan kanak-kanak pada masa tu sangat penting supaya kita boleh elakkan masalah tu berlarutan sehingga anak besar lah, so kalau kita jaga dalam tempoh tu, besarannya akan lebih optimal lah. Okey, kita ada soalan berkaitan dengan MCT untuk bantu tambah berat. Macam mana untuk cara betul untuk MCT? Okey, berkaitan dengan pengambilan MCT oil ni, sebenarnya kita kena tengok dalam keadaan ni, saya sarankan cik bawa anak ke klinik, okey, untuk kita buat penilaian pertumbuhan. So memang betul ke anak kurang berat sahaja, ataupun anak anak ada masalah ketinggian juga, ya, sebab tidak semestinya, bukan semua kita nampak dia macam kurus kan, tapi better bawa pergi klinik buat penilaian adakah dia bersesuaian untuk kita teruskan dengan MCT tu. Tapi dalam pada masa yang sama pastikan anak diberi makan
diberi makan, maksudnya pergi kepada waktu makan, make sure anak makan 3 waktu makan utama tu, dalam tempoh 3 waktu makan utama dia makan cukup, ada protein dia, ada sayur, ada buah dia ya. Kemudian ada ikan atau ayam ya, tadi sumber protein dia selain daripada nasi ataupun sumber karbohidrat yang lain. Of course minyak atau MCT oil tak semestinya minyak MCT, tapi minyak secara umumnya, kalau kata kita guna minyak untuk menggoreng, kita bagi anak ikan goreng, kita bagi anak ayam goreng ya. So minyak daripada situ juga sebenarnya akan bantu untuk tambahkan kalori, untuk keperluannya pada hari itu. Okey, jadi untuk cara yang betul ke apa tu, sebenarnya saya lebih sarankan encik ni bawa anak ke klinik, so that kita boleh buat penilaian yang lebih detail. So untuk masa ni make sure bagi anak makan tadi, makan secukupnya, kemudian susu tadi 1 ke 2 kali sehari, seperti yang ada saya cerita tadilah. Okey. Ada soalan lagi? Ramai orang Jerantut saya nampak. Ramai orang Kuantan juga. Orang kampung. Okey. Right. So tadi saya ada juga cerita pasal recap sebelum kita berakhir. Saya recap tadi berkaitan dengan peranan kita semua. Peranan kita semua sebagai masyarakat. So kita bantu ya, kita bantu galakkan ahli keluarga kita bawa anak-anak kecil ni pergi ke klinik ya, bawa anak-anak kecil ni pergi ke klinik supaya mereka punya penilaian perkembangan, penilaian pertumbuhan mereka dapat dibuat. Okey, ambil berat dan tinggi ya, ambil berat dan tinggi, so mereka punya penilaian dapat dibuat. Okey, jangan nampak macam benda tu kecil ya, benda tu kecil, ambil berat dengan tinggi je macam remeh, tapi sebenarnya dia penting ya, dia penting. Kemudian sebagai ibu bapa atau keluarga, bila anak kita dihantar ke taska, dihantar kepada penjaga, selalu ambil tahu apa yang anak makan, apa yang aktiviti anak apa yang anak makan, aktiviti anak di taska ya, adakah anak tidur cukup atau anak minum susu je, anak tak makan ke. So selalu ambil tahu apa aktiviti anak bila kita hantar anak kepada penjaga. Alright. Okey. So saya tak pasti ada soalan lagi ke tak. Saya rasa macam tak ada dah. Okey, macam dah tak ada soalan dah. Jadi berkaitan dengan makanan kanak-kanak ni, okey, kalau search hashtag, okey, hashtag anak Malaysia sihat, anda boleh jumpa banyak informasi berkaitan. Okey, boleh layari Facebook, media sosial nutritionist KKM untuk info-info pemakanan. Tapi kalau untuk spesifik untuk berkaitan anak Malaysia sihat ni, boleh pergi kepada Facebook Anak Malaysia Sihat. Kita ada channel Facebook Anak Malaysia Sihat, kita ada website anakmalaysiasihat.my. Kita juga di Instagram Anak Malaysia Sihat. Okey, so selain daripada ni, informasi berkaitan pemakanan yang lain, so boleh follow media sosial Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ada juga channel Telegram Nutritionist KKM untuk anda semua dapat informasi berkaitan pemakanan. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so saya mungkin akan akhiri sesi Facebook Live saya pada hari ini. Berjumpa lagi mungkin dengan orang lain pula, dengan nutritionist lain, kawan-kawan saya, untuk sesi FB Live seterusnya di masa hadapan. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Take care semua orang. Stay safe. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, gas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya.
dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya.